Nak kongsikan bingkisan seterusnya mengenai jasa 4 dekad Zaim membuat tugasan ni. Dan saya sempat melakukan tugasan ini di mana saya sempat berjumpa dengan Puan Azia Yusof, di mana beliau merupakan antara pengetua yang dicontoh buat golongan guru-guru muda khususnya, dan jasa beliau hampir 4 dekad benar-benar memberi kesan dan perubahan dalam sektor pendidikan di Malaysia. Saksikan imbauan yang menarik ini. Silakan. Guru, tak ada doktor, tak ada Perdana Menteri. Perdana Menteri kita mestilah dididik oleh seorang guru. Jadi seorang guru tu memang satu role model yang bagus untuk kita. Menghargai jasa-jasa guru yang sudah berbakti kepada kita dan mengajar kita. Dan bagi saya, murid-murid di luar sana patut treat ataupun buat Hari Guru ni sebagai hari yang amat istimewa. Dia bagaikan pelita yang menyinari lembah ilmu buat kami. Dia pejuang anak bangsa dan negara. Dia nadi buat para pendidik. 4 dekad telah berlalu. Tahun ini, tahun terakhir buat wanita cekal ini bergelar pendidik. Sedihlah sebab kepakaran beliau dalam bidang sejarah akan berakhir pada tahun inilah. Puan Azizah ni memang seorang yang kita boleh sebutkan sebagai seorang ibu, tetapi dari segi keibuan tu tetap ada penegasan dalam setiap tugas yang dia arahkan. Pengetua saya bagi dia very strong. Sebab bila dia memimpin sekolah, memimpin mesyuarat, saya kata kalau saya jadi pengetua saya tak boleh jadi seperti dia. Pemegang ijazah sarjana muda Universiti Melaya Lulusan Pengajian Melayu dan Sejarah 1977, Azizah Yusof antara wanita berwibawa yang menjadi ikon buat guru-guru di Malaysia. Memulakan tugasan sebagai seorang guru pada 1978 di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Harun Tanjung Karang, dia kini sudah hampir 4 dekad bergelar seorang tenaga pengajar. Manisnya jadi guru, bukan saja kita menganggap guru ini sebagai satu kerja yang dibayar gaji, tetapi kita rasa manisnya bila kita berjaya menjadikan murid-murid kita tu seorang pekerja yang bagus. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3, tempat Azizah Yusof mencurah bakti sejak 8 tahun lalu. Sekolah yang mula beroperasi pada 1 November 2001 ini menempatkan lebih 1,300 orang pelajar di bawah bimbingan 70 orang guru. 80% pelajar di sini berbangsa Cina dan 20% lagi bangsa lain. SMK Bandar Utama Damansara 3 ini juga cemerlang dalam bidang kokurikulum seperti kejohanan pingpong, bola tampar dan bola keranjang, selain diiktiraf sebagai sekolah kluster kecemerlangan. Misi sekolah ini membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti. Sehubungan itu, kaki tangan sekolah ini khususnya guru-guru sentiasa berusaha meningkatkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Saya ikutkan fokus saya, maknanya apa yang keperluan yang saya patut buat di sekolah ni. So pertama, saya naikkan dulu akademik. So bila akademik dah naik, kita dapat kepercayaan daripada ibu bapa dan juga PIBG, jadi memudahkan saya untuk meneruskan visi-visi saya seterusnya. Fokus saya ialah nak jadikan BU3 ini sekolah yang baru, tapi nak naikkan nama BUD3 supaya daerah ini, kawasan ini, negeri kenal dengan BUD3. Di awal perlantikannya sebagai pengetua di sekolah ini pada tahun 2005, dia mengakui agak mencabar untuk melakukan sebarang inovasi kerana murid-murid ini sudah akrab dan selesa di bawah pimpinan pengetua yang lama. Namun berkat kesabaran yang tinggi, guru yang berpewatakan ceria ini berjaya mendapat kepercayaan ibu bapa termasuk memenangi hati murid-murid. Walaupun dia sangat strict, tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada dia sebab dia dah buat banyak benda untuk sekolah ni. Puan Azizah adalah seorang guru yang sangat berkomitmen dengan pelajar dia, dan beliau kalau boleh
beliau akan mengajar lagi. Saya berharap jika apabila dia bersara nanti, kami akan dapat seorang guru besar yang berkualiti seperti dia. Bagi menaik taraf sekolah ini, dia mengadakan perjumpaan bersama ibu bapa sekurang-kurangnya sebulan sekali bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi anak-anak mereka. Dia percaya antara faktor kejayaan anak muridnya adalah hasil hubungan baik antara guru dan ibu bapa. Tanggungjawab tu saya rasa sangat besar. Bukan saja kita datang bekerja, tapi kita kena sampaikan apa yang orang-orang perlukan itulah. Capaian mereka pun semakin meningkat sehingga kami ibu bapa sangat berhati dengan pentadbiran sekolah, cara mereka mendidik anak-anak. Sejak Azizah berkhidmat di sini, banyak kemajuan dapat dilihat seperti peningkatan keputusan grade Purata Sijil Pelajaran Malaysia SPM dari 3.40 pada tahun 2010 meningkat kepada 3.55 pada tahun 2011. Selain itu, penambahbaikan dari segi infrastruktur seperti kantin, tapak khemah, landscape sekolah dan Dewan Perhimpunan turut dinaik taraf. Tugas seorang pendidik bukanlah mudah dan tidak semua mampu melakukannya. Justru kerjaya sebagai seorang pendidik dianggap tugas yang sangat mulia dan cukup istimewa. Bagi Azizah, 4 dekad mengharungi pahit manis bergelar seorang guru tidak akan terhenti di sini. Beliau yang turut mengajar mata pelajaran bahasa dan sejarah di sekolah ini akan terus berbakti untuk memertabatkan sektor pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Hari ini, hari terakhir Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3 ini menyambut Hari Guru. Tahun depan, 4 Mac 2014, Azizah Yusof bakal menyambut hari jadinya yang ke-60 menandakan berakhirnya perjuangan 40 tahun dalam dunia pendidikan. Semoga Cikgu Azizah beroleh kejayaan dalam apa jua yang dilaluinya di hari-hari yang mendatang. Itu dia antara jasa yang dapat kita saksikan yang telah dilakukan oleh Puan Azizah sepanjang hampir 4 dekad bergelar seorang guru. Ya, yang paling penting sekali kita lihat guru ni kena sabar. Kalau tak sabar, barangkali ramai yang dah pun lebam patah kaki. Ya, betul. Sebab bukan mudah ya, yang kata yang saya lihat normal pun ada guru yang tak sabar. Ini kan pula yang barangkali dalam kategori kurang upaya. Walaupun ada yang sebut kelainan upaya, namun dalam standardnya kita mengenali sebagai kurang upaya. Namun untuk mengambil hati, sedap bunyinya dan juga sebagai tanda budi bicara, kita menyebut sebagai kelainan upaya. Juga sebagai motivasi supaya mereka tidak rasa kurang dalam aspek itu. Dan daripada itu kasih sayang juga yang dicurahkan, tak kira masa, khususnya bagi mereka yang ada kelainan upaya kan, setiap masa kalau ada masalah, kalau ada bukan sahaja melibatkan kaedah pembelajaran tapi masalah sosial, emosi juga turut diambil kira. Dan saya pasti setiap guru yang ditugaskan sebagai seorang guru pasti ada formula-formula yang tersendiri dalam mendekatkan mereka bersama pelajar. Ini kerana kalau kita ada jurang di antara kita dan pelajar, mungkin apa yang disampaikan tidak sampai sepenuhnya. Ya, sebetulnya ada temu duga sebelum dipilih dalam kursus berkaitan perguruan ini, termasuk dari segi suara yang baik dan juga kesabaran, kreativiti. Yang paling penting ada satu artikel tentang guru istimewa ni, bijak ambil hati pelajar. Bisa kata walaupun mereka tak dapat interaksi, tak dapat melihat, jadi macam mana dia menggunakan keupayaan dia. Sebab saya perhatikan pengalaman saya, termasuk rakan saya yang SMS, dia ni merupakan seorang ahli refleksologi, bekas pelajar sekolah ni, namanya Zamha, yang sempat SMS saya katanya itu sekolah saya. Dan dia ni pernah mewakili Malaysia pertandingan bola sepak untuk orang kurang upaya yang cacat penglihatan. Bayangkan. Main bola macam mana? Kiranya bagaimana nak serangan. Nak tahu bola tu datang macam ada bila. Ada bunyi-bunyian lah. Kemana bola tu pergi, dia akan ikut. Jadi dia akan bermain kepada bunyi. Kalau cakap tentang bola tu, mereka menunjukkan diri yang lain. Cukup luar kita akan tanya lagi mereka yang akan bermain goal ball sebelah nanti. Saya rasa benda sama mungkin. Dan seterusnya di akhbar di berita harian ini mengenai 2 kementerian bergabung untuk memantapkan lagi pendidikan ya, seperti kita wawarkan pagi tadi. Penggabungan Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Pelajaran diyakini dapat memberi kesinambungan dalam memastikan hala tuju pendidikan negara daripada peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Ya, itu satu inovasi ataupun satu pembaharuan yang dilakukan kerajaan dalam memantapkan lagi sektor pendidikan di Malaysia. Inklusif kerana daripada mereka seawal prasekolah hinggalah ke menara kampus. Jadi melibatkan satu jalinan. Dan kalau digabungkan kementerian ini memanglah mantap sekali supaya dapat dipantau perkembangannya tanpa ada pemisahan
seperti yang berlaku sebelum ini. Itu mungkin antara transformasi yang disebutkan yang berlaku untuk terus memperkasa agenda pendidikan negara. Dan seterusnya satu lagi di NST, berita yang ada hubungkan juga, Teachers Agents of Unity. As educators, teachers play a vital role in molding the new generations and should continue their noble efforts to instill and promote healthy interactions between peoples of different ethnicities, both in and outside class. Bermaksud pergabungan ataupun kesatuan antara semua pihak tu harus ada agar apa yang diajar, apa yang dididik itu menjadi satu kenyataan. Agent of unity, agent penyatuan. Penyatuan, yes. Okay, itu semualah agent kasih sayang, agent sebab di sekolah ni juga diwujudkan pelbagai bangsa. Ini tepat sekali di mana guru tu memberikan satu ilmu tanpa batasan ras ataupun sebab agama. Guru ni saya bukan saja guru-guru sekolah tapi guru pensyarah pun turut kita mengucapkan bagi sama semua guru yang mereka yang mengajar bagi semua pun, yang mengeluarkan kata-kata nasihat itu kita boleh gelar mereka sebagai seorang guru. Sebab saya pelajar kan. Sebab tu okay, guru kita menonton. Ketika kembali nanti bersama dengan pelbagai persembahan menarik juga agenda akan kami fokuskan Guru Malaysia, satu agenda, satu aspirasi untuk anda.